Tajuk berita, GRS tidak pernah tanding PRN 16 Sabah, Haji G kini tak layak jadi KM. Berita seterusnya, Yang di-Pertuan Sabah Tun Johar Mahiruddin diminta menarik balik pelantikan Datuk Seri Haji G Nur sebagai Ketua Menteri KM kerana dikatakan bertentangan dengan Perlembagaan Negeri Sabah setelah beliau keluar daripada Bersatu. Pakar ekonomi politik, Jeremiah Yee berpendapat Haji G yang kini tidak lagi menganggotai Bersatu dan gabungannya Perikatan Nasional PN, bukan lagi ahli Dewan Undangan Negeri ADUN yang memenangi jumlah kerusi majoriti di Dewan Undangan Negeri DUN. Beliau juga berkata gabungan rakyat Sabah GRS tidak pernah menyertai pilihan raya negeri ke-16 PRN 16 Sabah, apatah lagi menang mana-mana kerusi DUN menggunakan lambangnya, sekaligus menunjukkan keabsahan Haji G boleh dipertikaikan. Pada 10 Disember tahun lalu, Haji G melalui suatu pernyataan akhbar oleh GRS, walaupun GRS tidak pernah menjadi ahli Bersatu ataupun PN, mengumumkan keluar Bersatu dan seterusnya PN serta akan menggunakan GRS sebagai landasan untuk tujuan politik akan datang. Satu hakikat yang tidak dapat dipertikaikan ialah GRS tidak pernah bertanding dalam PRN 16 Sabah pada 26 September 2020, apatah lagi menang sebarang kerusi dengan menggunakan lambangnya. Ini bermakna kedudukan Haji G sebagai Ketua Menteri Sabah ke-16 yang sudah disangkal sebelum ini terjerat lagi untuk kali kedua oleh peruntukan-peruntukan perlembagaan yang sama, katanya menulis dalam utusan yang disiarkan hari ini, 4 Januari 2023. Jeremiah yang memuat naik keputusan rasmi PRN 16 Sabah yang diumumkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, turut memetik perkara 6.3 Perlembagaan Negeri Sabah yang menyatakan Yang di-Pertua Negeri hendaklah melantik menjadi Ketua Menteri seseorang ahli Dewan Undangan yang pada hematnya mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Undangan. Katanya perkara 6.3 itu bukanlah satu peruntukan yang boleh dipacakkan secara tunggal kerana ianya hendaklah dibaca bersama perkara 6.7 yang berbunyi. Bagi maksud fasal 3 perkara ini, di mana suatu parti politik telah menang majoriti kerusi-kerusi Dewan Undangan yang dipilih dalam suatu pilihan raya umum, ketua parti politik tersebut yang adalah ahli Dewan Undangan, hendaklah menjadi ahli Dewan Undangan yang mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan. Katanya 3 hari selepas PRN 16 Sabah pada 26 September 2020, Haji G mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri setelah mendapat sokongan daripada Barisan Nasional (BN). Jeremiah mendakwa daripada keputusan rasmi yang dikeluarkan oleh SPR, Barisan yang juga merangkumi 6 calon DAP PKR, 2, dan seorang calon Parti Pertubuhan Kinabalu Progresif UKO, menang 32 kerusi, sekaligus merupakan parti politik yang jelas telah memenangi majoriti kerusi yang dipertandingkan dalam PRN. Sementara Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal yang juga merupakan ADUN Senalang dan Presiden Warisan adalah ketua parti politik yang mungkin mendapat kepercayaan majoriti ADUN menurut perkara 6.7. Beliau berkata parti politik Haji G ketika PRN 16 ialah PN dan mereka bertanding menggunakan lambang serta watikah daripada gabungan yang diketuai Tan Sri Muhyiddin Yassin. Adalah dihujahkan bahawa jawapan kepada soalan ini boleh diperoleh dari pepatah perundangan, quote Abdul Initio non valid, in tractu temporis non conversit, yang bermaksud, apa yang tidak absah pada mulanya tidak akan menjadi absah pada kemudiannya. Sekali lagi, jawapannya adalah dalam negatif kerana politik mesti disesuaikan mengikut undang-undang dan bukannya undang-undang disesuaikan mengikut politik atau dalam perumpamaan bahasa Latin politiae legibus non leges politiis adaptanda. TYT Sabah diseru supaya menarik balik pelantikan Haji G sebagai Ketua Menteri yang disangkal kerana ia adalah terbatal dari mula seperti apa yang pernah dilakukan oleh bekas TYT, Tun Muhammad Adnan Robert terhadap Tun Datu Mustafa Datu Harun selepas hikayat PRN Sabah tahun 1985 dulu, katanya. Sekian berita, kredit diberikan kepada portal Sabah Gazette atas ihsan berita ini. Jangan terlepas daripada sebarang informasi terkini daripada pihak buletin kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada kami serta kongsikan video kami di media sosial, Facebook, Instagram, WhatsApp group, dan Twitter. Semoga kita semua sentiasa dilindungi daripada segala wabak penyakit, dijauhkan dari sebarang bencana dan sentiasa dimurahkan rezeki. Amin, ya Rabbal Alamin.